Dengan itu tamatlah pembahasan di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pertahanan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab 20 minit. Sekiranya saya syorkanlah sekiranya isu itu tidak mendesak dan tak perlu diberi perhatian di sini, dan ahli-ahli yang bertanyakan soalan tidak ada, maka boleh diberi secara bertulis. Saya syorkan. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih banyak Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Sri Speaker. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang terlibat dalam perbahasan Kementerian Pertahanan. Meneliti satu demi satu perbahasan yang disampaikan oleh Yang Berhormat dan isu yang diketengahkan, saya berbangga dan terharu kerana isu melibatkan keselamatan dan pertahanan negara serta kebajikan tentera dan veteran mendapat perhatian cukup serius daripada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Sesungguhnya ini adalah sikap terpuji dan menunjukkan keprihatinan Yang Berhormat berhubung kepentingan pertahanan negara. Ia memandangkan apabila pertahanan negara kita kukuh, sudah pastilah negara kita berada dalam keadaan selamat dan sekaligus membolehkan rakyat hidup aman dan makmur. Saya berharap sikap prihatin ini akan berterusan dan berkekalan kerana biar apapun perbezaan politik antara kita, namun apabila kita berada dalam Dewan Yang Mulia ini, misi kita hanyalah satu, iaitu melaksanakan tanggungjawab demi rakyat dan negara. Tan Sri Yang Dipertua, di Dewan Rakyat tidak boleh berangan, nasib rakyat kita bertanggungjawab. Terima kasih Yang Berhormat atas pandangan. Izinkan saya menjawab. Tan Sri, dalam 20 minit saya akan cuba menjawab sebanyak mungkin ke semua yang dibangkitkan oleh 20 YB kita. Namun seandai seperti nasihat Tan Sri, masa tidak mengizinkan, saya akan menjawab secara bertulis. Apa jua celahan sekiranya ada akan dijawab di hujung selesai memberi jawapan kepada 20 YB yang telah berbahas. Pertama, walaupun ketua pembangkang iaitu YB Port Dickson tidak ada, boleh ke Tan Sri saya nak menjawab? Ya, Ya. YB Port Dickson telah membangkitkan isu iaitu Government Defence Integrity oleh Transparency International ataupun GDI. Jawapan kepada yang dibangkitkan oleh YB Port Dickson, sebagai sebuah negara berdaulat, kerajaan telah menubuhkan dan mendukung sepenuhnya sistem check dan balance perancangan, pembangunan dan perolehan kerajaan dengan meletakkan parlimen di kedudukan tertinggi. Disokong pula dengan pelbagai agensi dan jawatankuasa bebas di peringkat parlimen dan kebangsaan bagi meningkatkan tahap ketelusan dan membendung genjala rasuah. Kementerian Pertahanan memberi perhatian kepada laporan ini dan mengalukan inisiatif untuk membasmi ruang dan peluang kepada akti rasuah dan di setiap peringkat pentadbiran. Berhubung isu perolehan LCS, LCS ni banyak yang rakan-rakan YB telah membangkitkan. Berhubung isu perolehan 6 kapal second generation petrol vessel berkeupayaan LCS bermula pada tahun 2010 bagi memenuhi keperluan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk meningkatkan keupayaan armada berdasarkan dasar perancangan pada ketika itu. Cadangan ini kemudiannya telah diangkat melalui Jemaah Menteri pada 18 Ogos 2010. Sesudah itu, Kementerian telah memohon untuk melaksanakan perolehan ini dan pada 23 Mac 2011, kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan permohonan tersebut di bawah RMK ke-10 dan RMK ke-11. Tempoh pelaksanaan perolehan adalah selama 10 tahun, mulai 3 Oktober 2013 hingga 2 Oktober 2023. Namun, sehingga 31 Oktober 2021, kemajuan kerja bagi LCS adalah sebanyak 57.05% sahaja berbanding jadual perancangan kerja asal iaitu sebanyak 96.57%. Secara keseluruhannya, perolehan ini telah mengalami kelewatan sebanyak 39.52% atau persamaan dengan 43 bulan. Kementerian telah nyatakan beberapa kali sebelum ini bahawa tidak dinafikan sememangnya terdapat masalah dalam perolehan LCS. Walaupun ini bukanlah masalah baru yang timbul. Ia turut diakui oleh kepimpinan Mindes sebelum ini, termasuklah YB Kota Raja semasa memegang jawatan selaku Menteri Pertahanan. Kelewatan perolehan ini
adalah kerana pihak Original Equipment Manufacturer atau kita panggil OEM berkaitan permintaan LCS telah memberhentikan kerja disebabkan masalah kewangan yang dihadapi oleh pihak syarikat dan menyebabkan pembayaran kepada OEM tidak dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Jawatankuasa Siasatan Tabik Urus Perolehan Kewangan Kerajaan yang telah ditubuhkan pada tahun 2019 dan di mana mereka telah mengesyorkan dua pilihan kepada kerajaan sama ada untuk memberhentikan atau meneruskan. Keputusan kerajaan PH waktu itu adalah untuk meneruskan perolehan oleh LCS. Bukan setakat itu, pihak PNDF sendiri telah dipanggil untuk memberi penjelasan kepada pihak Jabatan Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC sebanyak 5 kali dan JKSTUPKK sebanyak 3 kali. Malah pihak MINDEF juga semasa zaman pemerintahan Pakatan Harapan telah disoal siasat oleh pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM sebanyak 2 kali. Jadi di bawah kepimpinan Menteri Pertahanan sekarang, MINDEF dan ATM akan memberi kerjasama dan sokongan yang penuh kepada semua siasatan di bawah yang dibuat oleh badan-badan berkenaan. Saya mengalu-alukan mana-mana pihak sekiranya terdapat bukti baru atau maklumat tambahan, laporkan terus kepada pihak berkuasa. Kementerian Pertahanan tidak akan sesekali mempertahankan serta berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan tindakan tidak bertanggungjawab dalam perihal perolehan LCS ini. Dalam masa yang sama, walaupun kepimpinan syarikat OEM iaitu Boston Berhad adalah terdiri daripada barisan kepimpinan baru, namun ia tidak bermaksud kepimpinan syarikat yang terdahulu boleh terlepas dari keadilan sekiranya terdapat salah laku. Keutamaan kementerian pada ketika ini ialah untuk menyelamatkan projek ini. Ia amat penting memandangkan kapal LCS ini sememangnya aset yang diperlukan oleh TLDM. Bukan itu sahaja, projek ini juga melibatkan vendor-vendor tempatan yang mana sebahagiannya terdiri daripada veteran ATM dan ada juga menjadi kaki tangan kepada syarikat tersebut. Kita tidak ada pilihan, suka ataupun tidak, kementerian perlu mencari apa jua jalan penyelesaian sekalipun untuk memastikan perolehan kapal-kapal LCS dapat disempurnakan dan diterima oleh TLDM. Inisiatif penyelesaian ini menggariskan dua komponen utama iaitu corporate restructuring dan fundraising. Perbincangan ini turut melibatkan Kementerian Kewangan dan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Kini, Yang Wak Menteri sikit daripada seat mana? belah kanan. Ya. Okey. Yang Wak Menteri sikit saya nak maklum Ya. atas penjelasan berkaitan LCS ini. Dimaklum bahawa PAC Parlimen akan membuat lawatan ke Boston Naval Shipyard, Naval Base Lumut pada hari Sabtu nanti. Dan kita akan bersama penuh dengan MINDEF bagi kita memastikan projek ini dapat diteruskan dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh MINDEF sendiri. Terima kasih. Okey. Terima kasih sahabat saya YB yang maklum yang mereka akan datang melawat. Baguslah ya. LCS ini sangat aset yang sangat penting ya. Kini MINDEF berada di peringkat akhir rundingan bagi menyediakan plan pemulihan. Dalam masa yang sama, bengkel-bengkel yang melibatkan semua pihak bagi pemulihan projek LCS juga telah diadakan bagi memastikan show pemulihan yang komprehensif dapat dihasilkan sebelum diangkat semula ke Jemaah Menteri untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. Sehubungan itu kita tidak boleh lagi pandang ke belakang. Apa yang telah berlaku menjadi pengajaran dan iktibar yang cukup besar buat kerajaan. Sebagai jalan ke hadapan, plan ini akan dibentang kepada Kabinet bagi kelulusan. Sekiranya diluluskan, sasaran TDM ialah memperolehi kapal SF pertama mereka pada tahun 2025. Okey, YB Port Dickson juga telah membangkitkan perolehan helikopter McDonnell Douglas dan juga beberapa YB kita juga ada membangkitkan isu yang sama. Berhubung perolehan helikopter McDonnell Douglas pula, Tentera Darat telah memohon perolehan helikopter jenis ini semenjak RMK ke-9 dan hanya mendapat kelulusan selepas insiden percerobohan lahat datu dalam RMK ke-11. Justifikasi permohonan helikopter jenis ini adalah kerana ia lebih sesuai diguna pakai dalam misi yang menyerupai insiden di lahat datu berbanding jenis helikopter yang lebih sophisticated dan berkos tinggi seperti Apache
dari Amerika Syarikat atau Tiger dari Perancis. Status kesiapan 6 buah helikopter pada masa kini adalah berada dalam proses pre-delivery inspection ataupun PDI. Helikopter tersebut kini berada di premis Original Equipment Manufacturer OEM di Mesa, Arizona, Amerika Syarikat. Sebagai makluman yang berhormat juga, proses pealihan helikopter tersebut kini berada dalam fasa yang terakhir, iaitu proses penerimaan. Kementerian Pertahanan telah melaksanakan beberapa aktiviti penerimaan bagi helikopter ini di premis OEM. Aktiviti penerimaan yang dijalankan mengikut jadual obligasi kontrak bermula April hingga Ogos 2021 adalah merangkumi: satu, proses pensijilan Type Certificate ataupun TC oleh Directorate General Technical Airworthiness. Kedua, latihan bagi kejuruterbang dan juruteknik tentera darat. Dan ketiga, aktiviti pre-delivery inspection ataupun PDI oleh wakil kerajaan. Sebagai makluman kepada semua yang berhormat, semasa pemeriksaan sebelum penghantaran PDI di premis OEM yang dilaksanakan oleh wakil kementerian pada Julai 2021, tim PDI menemui beberapa perkara yang memerlukan pihak syarikat melakukan penambahbaikan terhadap sistem pengisian helikopter MD-530G yang boleh menyejaskan pengoperasiannya. Tim PDI helikopter MD-530G telah melaksanakan PDI kedua ke atas 6 buah helikopter tersebut bermula 6 hingga 9 Disember 2021 dan menepati bahawa helikopter MD-530G boleh diterima kerana memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Jangkaan penghantaran 6 buah helikopter MD-530G akan dilaksanakan pada suku pertama 2022. Kementerian mengakui berlaku kelewatan dalam perolehan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah tegas dan sewajarnya bagi memastikan ATM terutama tentera darat dapat menerima aset ini dengan secepat mungkin. Kementerian juga telah membuat pengiraan jumlah tuntutan denda lewat ataupun LAD yang harus dikenakan atas kelewatan ini. Jumlah tuntutan LAD ini akan ditentukan selepas proses penerimaan helikopter MD-50G ini selesai dilaksanakan. Okey, selesai Port Dickson. YB Libaran. Terima kasih. Ada Boleh YB. saya celah. Wah, Tadi ya. saya rasa Menteri boleh jawab yang mana ada dalam Dewan lah. Dan tak ada dalam Dewan, tak payah jawab. Yang Okey. saya nak bertanya soal dah ada 7 View minit. ada. 7 minit saja lagi ni. Saya Ya, nak ya. tanya komponen Defence City yang bakal dilaksanakan dan apa yang ada dalam Defence City ni. Sebab saya nak tahu supaya ianya tidak jadi masalah di kemudian hari. Boleh tak Menteri jelaskan sedikit Defence City ni? Boleh. Okey, YB, sahabat saya YB Jempol. Bagi saya selesai, nanti di hujung saya akan, insya-Allah saya akan cuba menjawab apa yang dibahagikan oleh pasal YB Jempol iaitu Defence City ya. Terima kasih. YB Libaran. YB Libaran ada? Ada. Okey, terima kasih. Ya. YB Libaran membangkitkan tindakan bagi memperketatkan kawalan keselamatan di Timur Sabah. Jawapan saya ialah, jawapan kementerian ialah senarai operasi yang dilaksanakan oleh TLDM bagi memperketatkan kawalan keselamatan di Maritime di Sabah Timur. Kita ada 6 operasinya, iaitu pertama, operasi Sinar Sakti di Laut Cina Selatan, operasi Benteng Laut Timur di perairan Sabah dan Sarawak, operasi Wira di Benting Pantinggal Ali Sarawak, operasi Daulat Benua di Laut Sulu, operasi Pasir Laut di perairan Sabah, operasi mengiring kapal-kapal dagang yang melalui perairan Sabah Timur berdasarkan permohonan daripada kapal-kapal tersebut. Okey, YB Libaran juga telah membangkitkan pengukuhan keselamatan ke seluruh Sabah. Bagi mengukuhkan keselamatan Sabah, ATM sedang menambah keupayaan melalui tindakan berikut. 1. Penubuhan 5 division di Sabah dalam pengisian pasukan-pasukan di bawah 5 division. Kedua, melalui operasi Op Pasir, pesisiran pantai dan pulau-pulau. Seterusnya, yang YB yang membangkitkan itu YB Shah Alam, YB Tumpat, Setiawangsa, YB Jerai, ya. Dan juga ada 2-3 lagi YB saya tahu, kebanyakan isu kebajikan veteran, ya. Padang Serai lah. Ini penjuang veteran ni.
Ya, begitu juga dengan YB Tampin. Saya juga maklum tentang saranan agar kerajaan mewujudkan skim yang sesuai untuk veteran ATM yang tidak berpencen. Namun perkara ini amat bergantung kepada situasi ekonomi dan kedudukan kewangan semasa negara. Buat masa ini, kerajaan memberikan tumpuan kepada usaha memerangi wabak COVID-19 dalam memulihkan semula ekonomi negara yang telah menelan belanja yang besar. Namun cadangan dan saranan ini yang tetap telah diteliti oleh kerajaan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Selain daripada itu, saya ingin memberi penjelasan bahawa pelarasan jurang pencen antara kumpulan pesara tentera sebelum tahun 2004 dan kumpulan pesara tentera selepas 2004 adalah di bawah bidang kuasa agensi pusat, memandangkan isu pencen tidak hanya menjadi isu pesara ATM semata-mata tetapi turut melibatkan pesara perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Kementerian akan memberikan komitmen dan memastikan kaedah dan penyelesaian yang terbaik dapat direalisasikan bagi menanganikan isu jurang pencen ini. Kerana saya sedar ya bahawasanya tentera dengan orang pegawai awam mereka berbeza ya. Sebab itu walaupun kita akan cuba ya dalam untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh YB tersebut. Di sebalik cabaran bagi dua perkara yang saya Timbalan nyatakan Menteri. tadi, Menteri penjelasan. Padang Ya. Serai. Padang Serai. Ya, Terima kasih Perdana Menteri. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Seperti mana Timbalan Menteri bagi tahu kita terima. Tetapi cerita yang lama, sekian lama dia tidak ada satu putusan yang boleh diyakinkan veteran dalam negara kita. Setiap kali bagi tahu itulah alasan-alasan yang kita terima. So di bawah sana veteran rasa tidak puas hati dan mereka rasa mengapa kerajaan begitu zalim sekali terhadap mereka. Mesti ada satu putusan yang boleh konkret bagi mereka, yakinkan mereka supaya mereka boleh betul-betul tahu okey kerajaan menerima kita sebagai veteran dan juga jaga veteran. Cakap kebajikan-kebajikan, ini gaji pun satu kebajikan juga. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Seri. Tan Sri. Sahabat saya Padang Serai, saya dah berjumpa Padang Serai, kami dah berbincang empat mata ya, kita dah berbangkit. Apa yang dibangkit YB Serai, saya prihatin, saya amat maklum ya, kita sama-samalah kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh YB Padang Serai dan juga rakan-rakan pasal hal veteran. Tapi mari saya selesaikan dulu ya. Saya banyak lagi masa, dah tinggal tak sampai 3 minit ni. Banyak nak jawab ni. Ya. Baiklah, saya teruskan ya. Bagi tahun ini, MINDEF telah memperuntukkan sebanyak 35.7 juta bagi skim bantuan kebajikan. Sehingga kini seramai 12,377 anggota orang veteran ATM, balu dan tanggungan telah menerima manfaat tersebut. Antara bantuan-bantuan yang disediakan adalah seperti skim bantuan sara hidup, bantuan persekolahan kualifikasional kebangsaan kepada anak-anak veteran, bantuan kemasukan ke universiti awam ataupun politeknik kepada anak-anak veteran, bantuan perubatan, bantuan peralatan pesakit, bantuan bencana alam dan bantuan pengurusan jenazah. Selain itu, MINDEF turut melaksanakan program Gerobok Rezeki Veteran ATM dan MINDEF prihatin yang mana ia telah memberi manfaat kepada seramai 26,500 orang veteran ATM dan tanggungan di seluruh negara, terutamanya kepada mereka dari golongan B40 dan terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. MINDEF juga telah menitik beratkan aspek kesejahteraan hidup melalui inisiatif perumahan mampu milik bagi veteran ATM sejajar dengan plan strategik MINDEF 21-25 di bawah Trust Strategi Transformasi Kesejahteraan Veteran ATM. Saya nak skip-skip lah Tan Sri. Tadi Defense City tak jawab. Ya, sabar. Cepat. Saya dah ada ni. Okey, saya jawab, sambat saya jempol lah. Potong queue ni Tan Sri. Tapi tak apalah. Okey, apa yang diwujudkan tentang jempol bangkitkan status cadangan pewujudan Devon City Malaysia dan unjuran pelaburan dari DCM Devon City Malaysia. Jempol. Sebagaimana sedia maklum, Kementerian Pertahanan sentiasa menyokong inisiatif bagi memperkasakan industri pertahanan negara, termasuklah cadangan bagi mewujudkan sebuah bandar industri pertahanan atau Defence City Malaysia.
Bagi cadangan ini, seperti yang diterangkan sebelum ini, Kementerian Pertahanan berpandangan bahawa inisiatif ini wajar menjadi inisiatif yang digerakkan oleh pihak industri atau dengan izin industry driven dengan sokongan kerajaan dan MINDEF sebagai pemudah cara. Pada masa yang sama, perancangan yang hendak dibuat haruslah bersandarkan ekonomik dan market driven dengan izin. Maka sebarang permohonan serta cadangan daripada pemain industri berhubung perkara ini akan diberikan sokongan serta perhatian sewajarnya sebaik ianya dimajukan untuk pengetahuan Kementerian Pertahanan. Hal ini adalah kerana cadangan tersebut adalah sama dengan inisiatif Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan Taman Teknologi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia di atas tanah keluasan 1,222 ekar di Mukim Sungkai, daerah Batang Padang, Perak pada 2020 hingga 2014. Program ini walau bagaimana tidak mencapai objektif yang dihasratkan berikutan tiada sokongan daripada pemain industri. Saya nak jawab lagi Tan Sri sebab masa pun dah habis. Banyak Tan Sri ni, satu, dua. Macam mana Tan Sri? Boleh nak saya teruskan? Ataupun saya bagi Saya secara ingat bertulis? Menteri, Tapi terima- saya nak jawab boleh lah. Yang ni sahabat Fungsi. saya. fungsi sekejap. Adakah dulu Menteri pernah menjawab dalam RMK 12 menyatakan bahawa ianya akan dibuat di Bera ataupun di Lipis. Tapi tadi Sungkai, berlain pula tempat dia. Tak, ini yang lama, yang dulu. Oh, Dah yang ada dah dulu. plan ni, Yang- perancangan cerita yang baru tapi je. dah ada dah Baru-baru. perancangan tapi Ah. maknanya perancangan telah ada dah buat tetapi malah tak berjaya. Walaupun cadangan oleh sahabat saya jempol, saya akan angkat dan berbincang. Kita cuba Bukan cari. cadangan saya dah di-announce oleh PM. Baik-baik YB jempol. Saya dengar. Okey, saya nak jawab sikitlah apa yang dibangkitkan oleh YB Tampin lah ya. Sahabat saya ni YB Tampin ni. YB Tampin membangkitkan tentang bajet JEF berkurang. Kenapa berkurang dan adalah kenapa tak mencukupi? Untuk menjawab YB Tampin, bajet yang diperuntukkan kepada MINDEF oleh JEF adalah oleh MOF akan dimanfaat dan dibelanja sepenuhnya mengikut peraturan kewangan sedia ada dan diberikan kepada veteran JEF yang layak. Setiap peruntukan yang kurang akan diselaras dan ditampung bersama antara MINDEF dan JEF mengikut kaedah kewangan yang dibenarkan. Pasir Gudang tadi antara saya nak bangkitkan, dia ada sebut pasal keadaan radar jarak jauh di TUDM Bukit Luncu yang uzur dan lama. Ya. Wabi Pasir Gudang, perolehan bagi penggantian radar jarak jauh di TUDM di Bukit Luncu akan dilaksanakan secara tender terbuka antarabangsa pada suku pertama tahun 2022. Tentang jalan yang teruk tu, nantilah saya akan cuba cari berbincang bagaimana supaya jalan yang ke arah tempat tu supaya lebih baik. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tentang Dungun. Dungun ada bangkit pasal light combat aircraft. Ini pun ramai kawan-kawan. Untuk pengetahuan semua, perolehan 19 unit light combat aircraft telah dilaksanakan secara tender terbuka antarabangsa pada Jun 2021. Jadi kita dah tender secara terbuka dan status kini perolehan adalah dalam proses penilaian tender. Tidak tahu lagi siapakah yang berjaya. Ini YB Lumut. YB Lumut. YB Lumut ada tak? Tak ada. YB Bukit Bendera? Ada. Ada, okey. YB Bukit Bendera. YB Bukit Bendera menyentuh status jawatankuasa pelaburan pertahanan dan dokumen-dokumen kesinambungan kertas putih pertahanan. Tan Sri Yang Bertua, jawatankuasa plan pelaburan pertahanan negara yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuktikan kesungguhan kerajaan di peringkat tertinggi dalam memperkasakan industri pertahanan negara dan dirancana bagi mewujudkan platform kebersamaan rentas agensi khususnya berkaitan perolehan aset agensi pertahanan dan keselamatan sekaligus memberi impak ekonomi skala kepada pemain industri pertahanan dan keselamatan negara serta beberapa objektif lain ke arah memperkasakan industri pertahanan dan keselamatan tempatan termasuklah penyelidikan dan pembangunan. Untuk makluman semua, JPPN iaitu Jawatankuasa Plan Pelaburan Pertahanan Negara kini telah dijenamakan semula kepada Majlis Pembangunan Pertahanan dan Keselamatan Negara (MAMPAN) dan merupakan inisiatif yang akan dilaksanakan melalui dokumen dasar industri pertahanan dan keselamatan negara yang kini dalam fasa akhir pengubalannya. Selain itu juga, dua lagi dokumen susulan KPP iaitu Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan baru selesai menjalani proses libat urus
dan memasuki fasa penulisan. Serentak dengan ini juga, rangka kerja ataupun framework bagi Pelan Pelaburan Pertahanan Negara 3PN telah disediakan dan akan disiapkan apabila DIPKN dan RTKP selesai dibangunkan. Kerana masa lah Tan Sri, saya Menteri nampak lumut. you nak lumut. Brother. Dan Kuala Selangor tadi kita saya celah tampil. Lumut. Kuala Menteri. Saya dah baca dah lumut pasal LCS. Nak saya ulang balik? Kuala Selangor macam mana? Okey, tak apa. Ini lumut lah, lumut. Ini brother. Hybrid brother. warfare. Okey, Tuan dia Menteri. lumut juga membangkitkan pasal apakah hasil R&D yang telah didapat di komersial dan yang berpotensi dikomersialkan pada tahun-tahun hadapan. Ini akhir Tan Sri, akhir Betul saya ni. Boleh ke? Hasil, Timbalan Menteri. ya, Kuala Selangor. Kuala Selangor. Hybrid warfare. Pengintegrasian Okey, ATM. bagi saya baca yang lumut dulu yang lumut. Hasil R&D yang berpotensi untuk dikomersialkan adalah didefinisikan seperti berikut. Produk untuk diguna pakai oleh ATM dan agensi-agensi keselamatan negara. Kedua, konsep ini hasil R&D yang berpotensi untuk dikomersialkan telah didefinisikan seperti berikut. Jadi satu, produk diguna pakai oleh ATM dan agensi keselamatan negara. Kedua, konsep dan idea hasil R&D bagi sesuatu projek diguna pakai oleh industri pertahanan dalam penghasilan produk. Ketiga, produk berpotensi untuk difabrikasi dihasilkan oleh industri pertahanan tempatan. Keempat, perkhidmatan pengujian yang diberi kepada industri. Strike, mensasarkan projek-projek pendidikan yang berpotensi untuk dikomersialkan adalah seperti berikut. Satu, sistem tanpa pemandu bagi platform udara. Kedua, smart fabric. Ketiga, perkhidmatan pengujian elektromagnetik interferon terhadap peralatan elektronik dan komunikasi menggunakan kebuk electromagnetic compatibility. Saya rasa sahabat-sahabat semua, saya minta maaf lah, saya rasa masa kesian kepada Sedikit penjelasan Timbalan Menteri yang akhir sekali. apa dia. Ya, Terima kasih Tan Sri, terima kasih. saya Timbalan pada serai Menteri. ni saya kalah dengan dia. Okey, silakan. 600 tentera di Raja Sulu sedia untuk tawan Sabah. Cyber berjaya. Seramai 600 anggota tentera di Raja Sulu, Royal Sulu Army dilaporkan bersedia untuk lancarkan operasi menawan Sabah. Operasi tersebut telah dirancang selepas beberapa pertemuan rahsia antara 19 orang datuk bandar dari kawasan selatan Filipina. Seramai 19 datuk bandar telah bersetuju untuk berekrut sekurang-kurangnya 600 orang anggota bersenjata bagi melaksanakan misi tersebut. Kos peluru dan logistik yang dianggarkan sebanyak $10,000 telah ditanggung oleh pegawai tinggi kerajaan. Laporan daripada South China Morning Post. YB Padang Serai. Perkara itu saya pun ada terbaca tadi, apa pun benda ni tidak lagi dapat disahihkan berita tersebut. Jadi saya tak dapat memberi ulasan lah terhadap apa yang dibangkitkan. Tapi saya percaya di pihak kerajaan sudah tentulah apa sahaja maklumat, berita akan dipandang, terutama apa yang dibangkitkan oleh YB Serang akan diambil secara serius. Ya, dan Walau bagaimanapun kita berhati-hatilah sebab ya, kita tidak mau terjadi yang laku saya tahu. semasa-masa jadi dulu. lahad datu itu berlaku lagi sekali. Okey, Saya faham. terima kasih. Timbalan Okey, Menteri. Tan Terima Sri yang kasih Tan dipertua. Sri. Dan Tan Sri yang bertua dan sahabat-sahabat YB semua, saya ingin menutup penggulungan ini untuk menyatakan sekali lagi, saya menghargai segala pandangan dan cadangan-cadangan yang berhormat semua dalam sesi perbahasan bajet MINDEF 2022. Namun kita semua juga perlu sedar dan memahami dalam apa juga usaha atau tindakan dilakukan pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Namun MINDEF yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syahmuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, akan sentiasa berusaha memberikan yang terbaik demi memastikan Kementerian Pertahanan terus melaksanakan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan negara. Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan juga amat mengalu-alukan segala cadangan dan laporan bagi menjamin ketelusan dan mengelakkan ketirisan dalam semua program perolehan dan pembangunan kesiapsiagaan ATM. Seperkara lagi, sudah pasti dalam kehidupan ini Yang Berhormat, laut mana tidak bergelora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Ada yang dirancang tak jadi atau lambat jadi,
diakui akan ada kelemahan dan kekurangan. Namun jika kita bermuafakat, pastinya ia membawa berkat dan berjaya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Hidup Tanah Merah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat semua, masalah ialah bahawa wang sejumlah 11 bilion 105 juta 479,300 ringgit Malaysia untuk kepala B60 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Yang setuju sila kata setuju. Yang tidak kata tidak. Sebulat suara maka kepala B60 jadi sebahagian daripada jadual. Seterusnya masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P60 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 hendaklah diluluskan. Yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Sebulat suara juga maka perbelanjaan di bawah kepala P60 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Sekarang tiba masanya untuk perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Dalam Negeri. Yang hormat semua, Kepala Bekalan B62 dan Kepala Pembangunan P62 di bawah Kementerian Dalam Negeri sekarang terbuka untuk dibahas. Saya mempunyai senarai 31 orang, malangnya saya hanya dapat membenarkan 20. Akan dimulakan oleh Yang Berhormat Baling dan diikuti dengan Yang Berhormat berikut ya. Beruas, Jempol, Batu, Libaran, Sepang, Tumpat, Kalabakan, Kuala Krai, Tuaran, Kuala Langat, Kota Kinabalu, Dungun, Petaling Jaya, Jerai, Kota Melaka, Teberau, Sungai Buloh, Setiu dan Parit Bunta. Saya ingin nyatakan bahawa senarai ini kita senaraikan mengikut